Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala nabiyyin tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Tuan Imam yang saya muliakan, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, ahli-ahli qaryah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan dalam suatu majlis, dalam suatu program setelah mana kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah. Saya tak ada tadi. Saya main pada Sungai Petani. Tadi ada program Sungai Petani asar tadi. Jadi letih sikitlah. Insya-Allah jumpa tuan-tuan dan puan-puan malam ni semangat sikit. Jadi kita berada dalam program, dalam majlis ilmu, dan tadi kita Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu dorongan untuk berada dalam ketaatan. Tuan-tuan nak buat baik ni, nak buat ibadah ni, dia kena ada satu dorongan. Dalam bahasa Arab disebut ad-da'iyah. Ad-da'iyah ini dia mesti ada kalau kita buat benda tu dengan sengaja. Apa makna ad-da'iyah? Dia panggil dorongan, gelojak. Tuhan yang letakkan dalam jiwa kita supaya ada benda tersebut. Dan ad-da'iyah ni ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik maka kita buatlah kebaikan. Kalau yang tak baik maka dia akan membawa kepada kejahatan. Tapi ad-da'iyah ini dia termasuk dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat, Tuhan yang buat. Maka bila Tuhan buat, tiba-tiba Tuhan ciptakan, Tuhan buat kita, dorong kita untuk jadi taat, jadi baik, maka kita kena banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan minta digantikan ketaatan ini dengan apa-apa jua perkara dunia. Sebab apa? Sebab inilah ketaatan inilah yang menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan nikmat daripada nikmat-nikmat yang halus sebenarnya. Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Dia ada dua kan nikmat ini, kita baca dalam Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Maknanya yang anugerahkan dengan nikmat yang besar-besar. Nikmat makan, kenyang, kerja kita, rezeki kita, boleh tidur, boleh makan, semualah. Dapat anak, dapat isteri. Ini Allah Ta'ala bagi secara boros. Apa makna boros? Semua Tuhan bagi. Tuhan bagi kepada orang yang dia kasih, Tuhan bagi kepada orang yang dia benci, semua dapat. Kemurahan dalam Ar-Rahman semua dapat, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita kaya, kita hebat, kita ada pangkat, ada kedudukan, belum tentu Tuhan sayang. Belum tentu. Kena faham situ tu. Innallaha a'ta dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah Ta'ala boleh berikan dunia kepada mereka yang Tuhan kasih dan Tuhan benci. Dua-dua Tuhan bagi. Walakin la yu'ti ad-dina illa liman ahab. Tapi Tuhan bagi agama ini, taat ini hanya kepada mereka yang dia kasih saja. Tu kita, beza kita dengan orang bukan Islam ialah Ar-Rahim di situ. Allah Ta'ala kurniakan yang halus-halus. Apa dia? Iman, Islam, apa lagi? Yaqin. Yaqin tu mahal, tuan-tuan. Yaqin satu perkara yang sangat mahal. Ma u'tiya ahadun 'ata'an ba'da al-yaqin khairan min al-'afiyah. Tidak dikurniakan kepada seseorang itu satu benda yang lebih mahal daripada sihat melainkan yakin. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tanya apa yang paling mahal,
Apa yang paling kita nak sekali dalam dunia ni? Sihatlah. Dengan sihat itulah kita ada kata banyak kita boleh rasa. Ada tanah bergelung-gelung pun kita boleh rasa. Rumah 10 tingkat ke, kereta 10 buah ke, duit sampai 10 bank ke, semua tu kita akan rasa kalau kita sihat. Kalau tak sihat nak buat apa? Duit banyak, tanah banyak, harta banyak, tiba-tiba duduk atas katil hospital, nasi kandar pun tak boleh masuk, gulai ikan tak boleh masuk, roti canai tak boleh masuk, semua tak boleh masuk. Doktor bagi makanan yang tertentu sahaja. Jadi sama sahaja makanan dia, walaupun dia harta 10 buah bank dia ada, dengan orang yang tak ada apa-apa di sebelah katil dia, sama sahaja makan, tawak serupa ya. Anak ramai pun dia tak boleh rasa. Nak bahagia lagu mana sakit. Jadi sebab itu orang kata nikmat yang paling mahal sekali sihat. Dan sihat ini sebenarnya Allah Ta'ala boleh bagi kepada seseorang yang walaupun dia sangat memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Fir'aun ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buat dia sihat. Sihat selalu, susah nak sakit. Oleh sebab tu dia boleh mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha agung. Sebab apa? Sebab tak nak sakit. Makanan yang dia makan selalu jadi khasiat, tak ada proses jadi taik dia kata. Tapi itu dia bongkak dan sombong. Sombong sangat. Dia bangga dengan air sungai Nil. Dia kata sungai Nil ini mengalir kerana aku lah. Kalau tidak kerana aku, dia main aku lah. Jadi dia bangga sangat dengan air, mati lemah boleh layak. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat besar, ialah nikmat iman. Besar dari yang mana, macam mana? Maknanya besar, yang besar dari segi rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila Allah Ta'ala berikan rahim dia pada kita, berikan kita nikmat yang halus-halus macam ni, nikmat yakin, nikmat iman, nikmat Islam, maka kita kena syukur banyak-banyak. Jangan minta tukar. Ada orang yang Tuhan bagi dia main masjid hari-hari, Tuhan buat dia jinak dengan agama, Tuhan buat dia suka dengan Quran, dengan zikir, tapi dia minta dekat Tuhan nak naik pangkat lah, nak tambah gaji lah, apa macam-macam benda keduniaan, tapi Tuhan tak bagi. Dia rasa macam Tuhan tak sayang, dia rasa sia-sia apa yang dia buat selama ni. Ataupun dia rasa adakah amalan aku ini tak cukup kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mula memberontak. Sebab apa? Sebab yang dia minta dalam material ataupun duniawi ni tak dapat. Tapi dia lupa Allah Ta'ala bagi yang lebih besar dari apa yang dia minta hari-hari. Dia boleh main masjid. Sekali lagi Tuhan bagi pangkat besar, gaji banyak, mula muka tak nampak masjid pula lah. Jadi sebab itu Imam Ibn Athaillah kata, tak semua yang kita rasa Tuhan bagi itu adalah pemberian, dan tak semua benda yang Tuhan halang dari Tuhan halang kita dapat itu adalah bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya selalu sebut, saya suka sungguh kalam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ni dalam kitab Hikam dia. Pernah dengar kitab Hikam kan? Hikam tu plural lah kalau kita belajar bahasa orang putih ni, jamak. Satu namanya hikmah, tapi banyak sangat Ibnu Athaillah buat dalam tu hikmah jadilah Al-Hikam, kitab Hikam. Maqam dia di Mesir, tempat saya dengan ustaz kita belajar di Mesir. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari murid kepada Abu Abbas Al-Mursi. Ini wali-wali besar lah tuan-tuan. Salah satu hikam dia berbunyi apa? Salah satu daripada hikmah dia berbunyi, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Boleh jadi kamu ingat pemberian tu, apa yang Tuhan bagi itu, rubbama a'taka, kamu rasa dia bagi tapi sebenarnya dia tak bagi. Dia tu Tuhan. Wa rubbama mana'aka fa'a'taka, dan boleh jadi kamu rasa dia tak bagi, sebenarnya dia sedang memberi. Rasa tak bagi tapi dia bagi, dan rasa tak bagi kadang-kadang rasa tak bagi sebenarnya dia memberi. Tapi kadang-kadang kita rasa dia memberi, sebenarnya dia tak bagi. Pening tak tuan? Apa orang bagi ni? Kita rasa macam dia bagi, tapi Tuhan dia tak bagi pun. Dulu kita minta macam-macam,
Masa kita boleh main masjid, kita duduk khasa nak benda lain. Tuhan bagi ya, Tuhan bagi. Bagi pangkat besar ke, kalau dia berniaga makin sibuk, dengan duit masuk makin banyak, last sekali muka tak nampak dalam masjid. Sebenarnya hak dulu tu Tuhan bagi, hak lah tu bukan Tuhan bagi. Itu namanya istidraj. Tipu helah, tipu daya. Dia kata, lebarullah Tuhan bagi. Dia kata, dulu aku minta lama, Allah baru dapat. Bagi ya, Tuhan bagi. Kereta pun dapat banyak, boleh tambah. Rumah pun boleh besar, gaji pun boleh banyak dah. Tapi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala makin jauh. Nak ke macam tu? Dia terpedaya sebenarnya. Tuhan tak bagi pun, tapi dia rasa pemberi. Dan kadang-kala Tuhan rasa, dia rasa Tuhan tak bagi, sebenarnya Tuhan sedang memberi. Tengah duk galit. Dulu dunia dapat macam-macam kekayaan, pangkat, kebesaran, darjat, bintang penuh di dada. Masa tu dia kata, tengok Tuhan sayang pada aku. Bang, accident, masjid mana dah tak main. Akhir sekali duk masa sakit tu lah Allah Ta'ala sedangkan dia. Maknanya sakit tu lah sebenarnya pemberian. Masa dia galit dulu bukan pemberian. Boleh faham tu? Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Jadi berapa banyak orang yang Tuhan bagi rezeki banyak, tapi sebenarnya bukan pemberian. Ada yang Tuhan bagi rezeki sikit. Tuan-tuan duduk di kampung, tuan-tuan tahu dulu. Ada di kalangan tuan-tuan yang kadang-kadang buat tanam pokok getah, duduk motong ya. Ada yang duduk di kampung buat bendang ya. Bukan banyak pun, tapi zakat bayar, Mekah boleh pi, umrah boleh selesai, anak-anak mengaji berkat semua. Mengaji boleh, kita pun boleh main mengaji, boleh main masjid. Itu tanda berkat. Walaupun nak kata kaya melana dah, tapi Tuhan bagi. Kerana apa? Kerana mungkin beramal dengan ilmu. Mungkin Allah Ta'ala campakkan keyakinan, iman yang tinggi. Iman tu yakin tuan-tuan. Iman, cuma beza dia lebih yakin dengan kurang yakin je. Sebab itu orang boleh kerja tiap hari. Cuba tengok di Kuala Lumpur, langit tu kelam lagi, keluar jauh dah takut jam. Balik kerja pun jam juga. Lama mana dia nak kena buat perangai lagu tu, dia nak kena buat kelaku macam tu sampailah dia pension. Dia boleh buat tiap hari. Kadang-kadang keluar, anak tidur pun tak bangkit lagi. Masa dia balik, anak tidur dah. Dia boleh buat sampai dia pension. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia beriman. Apa yang dia iman? Dia iman, dia beriman tiap-tiap bulan dia jolok duit, dia cut di mesin ATM tu keluar duit. Kalau dia tak beriman lagu tu, dia tak buat lah tuan-tuan. Dia tak buat, dia tak boleh buat. Betul tak tuan-tuan? Itu macam orang duduk pergi ke laut tu, naik bot, tak kira ombak lagi, tak kira panas lagi, berkarat betih kena air laut, tapi dia sanggup. Pasal apa? Dia tahu dan dia yakin semua apa yang dia cari ni akan bertukar jadi ketui duit. Budak-budak kita ambil periksa, study lah suruh kata lah, hak rajin lah, hak yang duduk 4 pagar, tuang sekolah tak suruh kira lah yang tu. Dia boleh buat, dia boleh study sampai malam, sampai tengah malam. Mata bersengkang mata, minum banyak kopi, hak tak bagi mengantuk. Orang minum secawan, dia buh mesteko. Punya nak study, punya nak belajar, dia yakin. Sebab apa dia gamak buat macam tu? Kerana dia ada iman. Kalau dia buat macam tu, dia akan dapat keputusan yang baik, natijah yang baik dalam peperiksaan. Itu maknanya iman. Tuan-tuan banding dengan kehidupan tuan-tuan hari ni. Semayang kita lagu mana, puasa kita lagu mana. Puasa orang yang yakin dengan orang yang kurang yakin. Yakin mesti ada, kalau tak yakin tuan-tuan tak puasa. Ni tuan-tuan puasa, ni kita nak sambut puasa tak lama lagi, 2 minggu lagi. Yakin mesti ada, kalau tidak tuan-tuan takkan semayang. Cuma beza dia yakin kita banyak mana, khalis ataupun tidak. Itu sahaja beza dia. Sebab itu Imam Abu Yazid Al-Bistami orang tanya dia, macam mana kamu boleh dapat lazat dalam semayang, khusyuk dalam semayang, sedangkan kami duk memburu benda tu tak dapat. Dia kata, antum abadtumul ibadah, kamu sembah ibadah. Sebab tu kamu tak rasa. Lau abadtumullah, kalau kamu sembah Allah,
maka lawajadtum, kamu akan rasa lazzatul ibadah, kamu akan rasa lazat ibadah. Jadi hak selama ni kita tak mai tu, dia tak mai feeling, rasa sedap tu kerana kita bukan sembah Allah, kata Abu Yazid, tapi kita sembah ibadah kita. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, itu mukadimah sajalah. Awal-awal jumpa hari ini, saya pernah sampai sini, sampai Pedu pun saya pernah pergi, tapi masjid ni saya tak pernah sampai lagi. Jadi saya diminta oleh ustaz kita malam ni baca apa? 40 hadis berkenaan dengan amalan yang mudah tapi pahala dia banyak. Amalan simple ya, mudah ya, ringkas, tak susah, tapi pahala Tuhan nak bagi banyak. Hak ni yang kita mahu ni, buat kerja sikit gaji banyak ni. Jadi 40 hadis ada dalam kitab ni, memang tak habis lah malam ni. Buat sampai lusa pun tak habis. Cuma saya nak bacalah 2 ke 3 hadis, mudah-mudahan kita boleh beramai. Saya rasa kebanyakan tuan-tuan dah beramai dah benda ni, tapi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan mungkin tak perasan, ataupun mungkin tuan-tuan tahu dah, saya pula yang tak tahu kata tuan-tuan tahu. Dua-dualah. Kalaulah tuan-tuan dah tahu, maknanya malam ni saya main peringat lah. Tu namanya tazkirah. Bermakna tazkirah, peringat balik lah. Nasi goreng tadi masak dah, cuma peringat balik lah. Kalau yang tak tahu, malam ni dia jadi benda baru lah bagi dia. Baik, saya nak baca mungkin 2 ataupun 3 hadis Nabi SAW berkenaan dengan amalan yang tak susah, mudah sahaja, cuma pahala yang Tuhan bagi kepada kita begitu banyak, melimpah ruh. Saya nak ambil yang ada kaitan dengan masjid, pasal kita malam ni duduk dalam masjid, dan kita baru sahaja menunaikan solat berjemaah. Baik, hadis pertama yang saya nak baca ialah berwuduk sebelum ke masjid. Buat tak? Semua berwuduk, saya tahu, confirm. Mana ada sembahyang tak ada wuduk? Sembahyang semua ada wuduk. Cuma hadis ni nak suruh kita wuduk di rumah, bukan main wuduk di masjid. Jadi wuduk tetap nak kena wuduk, cuma ubah sikit selepas ni. Wuduk tu jangan ambil di masjid, ambil di rumah. Mudah lah. Ubah tempat, ubah lokasi wuduk sahaja. Apa kelebihan dia? Mari kita nak baca hadis kelebihan berwuduk sebelum ke masjid. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Apa kelebihan dia? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, dia pilih surau ke masjid ke, buat apa tu? Untuk menunaikan fardu salat, untuk nak semayang fardu, daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan. Nescaya 2 langkahnya. Semua orang ada 2 kaki ya. Sebab tu dia kata 2 langkah. Salah satu langkahnya akan menggugurkan dosa, dan langkah yang satu lagi akan mengangkat darjatnya. Ni cara nak buang dosa. Kita ni sejak daripada aqil baligh sampailah berapa banyak dosa kita buat. Hak ni hak saya habaq ni dosa kecil. Dosa besar kita bahas kemudian. Ni dosa kecil hak kita duk buat sikit. Ulama kata jangan duk pandang. Dosa kecil, sikit-sikit akhirnya berubah, bertambah jadi bukit. Dan nanti dia akan terlibat dalam proses timbang di hari padang mahsyar nanti. Kalau banyak dosa yang kita himpun, akhirnya jadi penimbang tu berat pula dosa. Jadi lagu mana nak buang? Oleh kerana dosa kecil ni dia mudah jadi, dia mudah berlaku. Telajak pun mudah. Dosa besar ni payah juga. Payah nisbah pada orang masjid lah. Sebab saya bercakap dengan orang yang main masjid, dosa besar payah lah nak jadi. 70 dosa besar.
zina, main judi, minum arak. Saya tahu tuan-tuan tak buat lah benda lagu tu. Ya? Hak yang kita kerap buat, yang rajin terlajak, apa dia? Dosa kecil. Jadi bila mudah buat, Allah Ta'ala buat mukaffirat dia pun banyak. Apa mukaffirat? Pembuang dosa. Dia penipis, dia pangkas. Buang. Banyak lah. Hak kita nak baca malam ni satu. Hak antara yang lain banyak. Apa dia? Apa ni mukaffirat? Tajdid wudu. Masuk sahaja fardu baru, tajdid walaupun ayat sembahyang tak batal lagi. Buang dosa. Tapi dah kita tak nampak. Cuba kalau kita nampak, seronoklah pakat lawan tajdid wudu belakang. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat musibah, sakit kita, demam kita, buang dosa. Sakit macam-macam jenis. Ada sakit yang main dia patah balik, dia main pula dia patah balik. Maksudnya lega lah tu. Ada sakit dia tak patah balik lah. Hak jenis 3 serangkai ni. Bila dia nak patah balik, dia patah balik dengan sekali-sekali kita patah. Kita patah balik dengan sekali-sekali dia berhenti. Masuk lubang kubur tu. Jadi buat banyak, Tuhan buat. Jadi sakit kita, susah hati kita. Kemudian lesu kita balik kerja, talabul ma'isyah, cari rezeki. Cari rezeki itu pun susah kita, peluh kita, penat kita. Tuhan buat menggugurkan dosa juga. Apa lagi? Senyum. Walaupun susah hati, senyum. Senyum kita itu gugur dosa. Apa lagi? Sampai ulama kata, sampai orang nak bangkit daripada tempat duduk. Bila nak bangkit daripada tempat duduk, tu yang sakit lenguh pinggang ke, sakit pinggang, kita pergi pegang tangan dia. Meh, bagi tangan kamu tu. Kita tarik dia. Tarik dia naik, itu juga menggugurkan dosa. Banyak. Buang duri ikut jalan lah, macam-macam. Had malam ni tuan-tuan, berwuduk di rumah. Ambil ayat semayang di rumah, berjalan. Satu langkah duk buang dosa. Gugur dosa, gugur. Sebab itu lagi jauh rumah daripada masjid lagi bagus sebenarnya. Dia ada orang lagi jauh rumah daripada masjid, dia main masjid, maka gugur dosa ikut jalan. Ada orang yang jauh daripada rumah ke masjid, tak main terus masjid. Hak tu tak bagus balik. Lebih baik dia buat rumah kat masjid. Kena tengok orang lah. Sahabat-sahabat Nabi SAW dulu rumah jauh daripada masjid. Sebab apa? Nak dapat fadilat buang dosa kot jalan, dan Allah Ta'ala masuk pahala dia. Buang dosa masuk pahala, buang dosa masuk pahala, dia angkat darjat. Cuma tuan-tuan, jangan untuk dapat fadilat ni kena ambil ayat semayang di mana? Kena ambil ayat semayang di rumah. Tak apalah dosa kecil pun. Dosa kecil ya ustaz, dosa besar lagu mana? Dosa besar kena taubat nasuha. Sebab itu bila orang buat dosa, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kepada dia perasaan menyesai, resah. Lagu mana aku boleh tergelincang kemarin ni? Duduk sorang-sorang, susah hati. Maknanya dia menyesal lah tu. Maka penyesalannya itu adalah taubat. Sebab itu kalau kita buat dosa besar, tiba-tiba Tuhan bagi menyesal yang sangat, itu taubat nasuha. Maknanya taubat nasuha kan 3 rukun. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga tak mau buat dah. Bagi ada 3 ni. Ada sahaja 3 ini Tuhan ampun dosa. Dan jangan rasa Tuhan tak ampun. Kerana ulama kata jenayah yang besar selepas syirik. Ni ulama tasawuf kata. Dosa yang besar selepas syirik ialah buruk sangka dengan Tuhan bahawa dosa dia tak ampun. Dengan syarat menyesal. Berhenti buat dan azam menyesal sungguh-sungguh. Bukan mesti terbit ayat mata. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata tak mesti ayat mata keluar, ataupun tak mesti. Contohnya dia melakukan kesalahan hudud, berzina, tiba-tiba dia direjam dengan batu. Kalau dia direjam dalam keadaan dia tak menyesal, tetap juga Tuhan tak ampun. Yang penting bukan apa dia? An-nadamah. Bukan taslim, bukan serah diri, tetapi an-nadamah. Jadi sama juga dengan dosa besar yang kita buat yang lain, menyesal itu lebih penting. Bila menyesal, Allah Ta'ala boleh berikan keampunan dia. Sebab itu bila tengok orang buat jahat, kesalahan yang dia buat itu bukan kesalahan yang melibatkan masalah umum, maka kita jangan duk bawa diri, jangan duk bawa cerita, jangan duk jaja berita. Jangan. Kita yang pertama, kita tengok, kita istighfar. Yang keduanya, kita jaga aib dia. Kalau kesalahan tersebut melibatkan dia dengan Tuhan sahaja.
Mana tahu kau pergi pegang kolam orang, tengok-tengok nampak member kita helmet tak buang, kenai semua, tikan buat maka cari ruang untuk tegur dia. Tapi tegur dia kena cari jalan yang hikmah. Hikmah ni boleh tuan-tuan, hikmah ni masa yang sesuai, orang yang sesuai, tempat yang sesuai. Bila hilang salah satu, dia tak jadi hikmah lah. Betul tak? Tempat kadang-kadang orang sesuai dah. Orang sesuai sebab apa? Dia mungkin imam, dia disegani. Bila dia tegur, orang mudah dengar. Okey, clear dah orang. Masa pun sesuai dah. Misalnya tengok-tengok tempat tak sesuai, pergi tegur di kedai kopi. Apa kemarin orang ramai ni, hanya aku tak nampak nanti kena buat ekor kemarin. Taubatlah pada Allah. Baru dia mula suruh taubat. Dia tuan-tuan jatuh ayak muka dia. Boleh jadi dengan jatuh ayak muka tu masjid seminggu tak pergi. Rugi lah kita tuan-tuan. Sebab tu ulama kata nak cegah mungkar kena ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, menyebabkan mungkar tu dia berubah jadi dua. Asal satu kan, lagi jadi dua. Dia tinggal nak buat satu kan. Bila tak kena gaya, masjid pun tak main. Dia makin merebak. Sama macam orang nak pergi tegur kemungkaran. Tengok ketua kongsi gelap, gangster, minum arak. Haram tak minum arak? Haram, wajib ditegur. Imam Ghazali kata kan, seseorang yang sedang berzina, tak habis lagi, tiba-tiba lintah di hadapannya seorang wanita tak pakai tudung, maka wajib dia tegur atas nama mungkar. Wajib dia tegur, wajib. Tapi kena tengok suasana keadaan supaya melahirkan hikmah. Kalau tak kena hikmah, minum arak, dia ketua kongsi gelap, di sini ada pistol satu, kita pergi tegur lah. Tegur, arak pun dia tak berhenti minum, dia tembak kita pula, dua muka. Rugi kata rugi. Zaman dulu ada seorang imam nama Ibn Taymiyah. Saya nak ambil satu kisah Ibn Taymiyah. Saya kira ada pandangan dia kontroversi itu, baik ada kita ambil baik. Imam Ibn Taymiyah satu hari dia, orang mengadu dekat dia, wahai imam, hang tak tengok ke tentera Mongol pakat duk minum arak ramai. Mongol masa tu masuk serang negara Islam. Mongol ni dia macam Ya'juj Ma'juj, berapa juta orang Islam dia bunuh. Kan ada satu kitab tajuk apa dia, Suqutul Baghdad, Baghdad jatuh. Negara Islam kuat, Baghdad tu tempat pemerintahan. Zaman Sayyidina Ali kan pemerintahan umat Islam pindah ke Kufah, Baghdad. Dan Baghdad ini salah satu daripada madrasah fiqh yang hebat. Dia panggil madrasah Iraqiyin. Orang-orang Iraq dia ada fiqh tersendiri, daripada ijtihad sendiri. Ulama pun ramai. Mongol masuk, jatuh. Genghis Khan masuk. Akhirnya tuan-tuan, bila banyaknya tentera Mongol duk minum arak, Imam Ibn Taymiyah orang mengadu dekat dia, kata biar ni. Takkan kamu nak biar kemungkaran? Imam Ibn Taymiyah kata kalau dia tak mabuk, dia bunuh kita. Biar dia mabuk. Itu orang faqih yang faham. Sama dengan kita. Kalau kita tegur, kau yang melarat, mungkin bukan kita orang yang sesuai untuk tegur. Sebab itu orang kena sesuai, masa kena sesuai, tempat pun kena sesuai. Barulah hikmah tu dapat sampai. Nabi SAW satu masa dia keluar daripada masjid dengan seorang sahabat. Kebetulan yang tunggu Rasulullah di luar ada seorang perempuan cukup lawa, cukup cantik, menyebabkan sahabat di sebelah Nabi ni tengok tak buang mata, keluar macam tu. Lawa semua. Arab pula tuan-tuan. Dia tengok lagu tu. Rasulullah sedap, kata dia tengok tak buang mata. Rasulullah tengok aja. Kita ke? Jadi ya malu kawan. Dorah pula tu. Rasulullah tegur secara slow. Rasulullah tolak pipi dia. Dia pun sedap. Astagfirullahalazim. Sahabat-sahabat dia pun tak sedap. Kata Rasulullah tegur. Dan sahabat tu pun sedap kesalahan dia dan tak buat dah. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Siapa tak kenal Imam Malik? Duduk di Madinah, kasut pun tak pakai. Sebab apa? Menghormati jenazah Rasulullah SAW. Duduk di Madinah, tunggangan pun tak pernah naik, kenderaan tak pernah naik. Sebab apa? Menghormati jenazah Rasulullah SAW. Karang Muwatta, kitab hadis. Siapa tak tahu Muwatta Imam Malik? Satu masa ada seorang ulama, dia menegur seorang pemerintah. Kita anggap macam
wakil rakyat lah, masuk dalam pasar, dia ni rajin mengorak perempuan. Dia ada kuasa, dia ada pangkat, jadi dia rasa dia boleh mengorak perempuan. Bila dia mengorat, tok guru ni, seorang alim, seorang yang alim ini, ada seorang alim ni pergi tegur dia. Tegur, kena demah, kena terajang, kena tumbuk. Sebab pembesar ni dia ada bodyguard dia. Terlantak di rumah. Ramai ulama ziarah dia kerana dia seorang ulama besar. Semua bila sampai berkat doa kat dia. Ya Allah, berilah afiah kepada dia, sihatkan semula. Semua berkat doa. Seorang je tak doa. Siapa dia tak doa? Imam Malik tak doa. Kisah ni saya ambil daripada Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia main 2 tahun lepas, kita bagi kat kerajaan anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah. Syekh Abdullah bin Bayyah, ulama besar. Umur dia lah ni kat 90 dah. Dia pernah pegang jawatan menteri di 5 kementerian. Faqih, mausu'i pun dia, faqih pun dia, usuli, maknanya pakar usul fiqh. Jadi bila Imam Malik tak berdoa, tok guru hak sakit ni tanya dia, wahai Malik, rasa aku salah ke? Takkan aku salah? Dia rasa macam tu. Imam Malik tak tunggu lama, Imam Malik jawab tu, memang kamu salah. Dia seorang yang ada jawatan, ada kedudukan, kamu tegur menyebabkan jatuh hayat Allah. Jadi sebab itulah kita bila nak tegur dengan cara hikmah. Sebagaimana kita tak suka orang londeh seluar kita, kita pun jangan londeh seluar orang lagi. Kalaulah kesalahan tersebut kesalahan yang tidak melibatkan masalah umum, maka sembunyikan, simpan. Kalau nak tegur, kita tegur, diam-diam. Sebagaimana Nabi SAW kata, kalimatu haqqin 'inda sultanin jahil. Apa jihad yang baik, jihad yang besar ialah menegur pemerintah. Inda, apa makna inda? Di sisi, pergi duduk dengan dia, ada peluang duduk dengan dia, tegur. Bukan kita pergi hingang atas mimbar ceramah. Bukan, dia dengar, dia duduk di istana dia duduk di rumah dia. Nabi SAW sebut jelas, inda tu apa? Di sisi, duduk sebelah-sebelah. Kita pergi buka pekong orang atas mimbar, kita buka di tempat ceramah, tempat kuliah. Akhir sekali sampai dah dekat dia. Akhir sekali suara kita tak sampai dekat dia, yang sampai ialah aib dia kepada orang. Tak berubah pun. Jadi sebab itu ulama hari ni sebut pula, buat satu fiqh, karang kitab fiqhu taghyiril munkar. Fiqh nak ubah munkar lalu mana? Kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, akhirnya munkar tersebut makin merebak. Kita duk rasa macam kita buat kerja yang Tuhan suruh dah, tapi rupanya dah. Sebab apa? Tidak mencukupi bagaimana nak menangani munkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya terlajak jauh dah tu. Jadi ambil ayat semayang di rumah, maka langkahan kita itu akan buang satu dosa dan langkahan seterusnya masuk pahala. Langkah lagi, tapi kami main masjid ustaz dengan motor, kami main dengan kereta, dapat tak pahala tu? Kau dia kira berjalan kaki saja. Naik motor dia kira kat tu pusing roda. Ada, jangan risau. Tuhan akan berikan juga ganjaran tersebut. Jadi pelan-pelan lah. Buang dosa kot jalan, main masuk dalam masjid. Sampai di masjid, orang pun bang. Bila orang bang, ini untuk orang yang mengawal masjid. Ulama kata apa? Maji'uka ila salati qabla an-nida tawqirun lis-salah. Siapa yang main masjid sebelum dilaungkan azan, maknanya dia menghargai dan menghormati, membesarkan sembahyang. Tawqir. Cerita dia apa? Sebelum panggil main dah, maknanya taat semua. Sampai di masjid, buang dosa kot jalan, orang pun azan. Orang azan, dia dengar azan. Waktu azan jangan bersembang. Waktu azan jangan bercakap, tangguh urusan lain. Kerana ulama kata siapa yang bercakap waktu azan, siapa yang sibuk dengan urusan lain sehingga dia tak jawab azan, tak mengendahkan azan, risau, takut-takut mesti tidak dalam husnul khatimah. Azan ni satu perbuatan yang Rasulullah SAW suruh, tapi Rasulullah tak pernah buat seumur hidup. Kalau orang buat teka-teki, apa yang Rasulullah suruh tapi seumur hidup Rasulullah tak pernah buat.
Apa dia? Azan. Rasulullah tak pernah azan. Saya pun heran juga dulu pasal Rasulullah tak pernah azan. Syekh Yusri pernah jawab. Syekh Yusri Jabir, artinya ustaz kita. Syekh Yusri ni pakar bedah, duduk di Mesir. Dia pakar bedah dalam masa yang sama pakar hadis. Ada hari dengan kod dia mai daripada hospital, singgah di Masjid Al-Azhar, syarah Sahih Bukhari di Masjid Al-Azhar. Kopiah tak pakai tu kan. Jadi dia kata apa? Kerana Nabi SAW tak azan kerana nak meringankan beban umat. Kalau dia azan, semua wajib pergi masjid. Siapa pun tak tidur rumah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bila dia panggil, walaupun dalam keadaan tengah sembahyang, kena break. Seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Mu'alla. Sayyidina Abu Sa'id Al-Mu'alla tengah sembahyang, Rasulullah pergi rumah dia, panggil dia. Dia perhabis dulu sembahyang, baru dia jumpa Nabi. Rasulullah kata, kamu tak tahu kah? Apabila aku panggil, kamu kena mai. Nampak tak? Sama macam sembahyang, macam bang. Bila Nabi panggil, semua wajib mai. Jadi bila dia sampai di masjid, orang bang. Maka hadis yang kedua ni, amalan yang simple tapi pahala banyak. Apa dia? Baca doa selepas azan. Baik, apa kelebihan dia? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang selepas azan, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata ketika mana dia mendengar, selepas mana dia dengar seruan azan, dia pun angkat tangan, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati, maka di hari kiamat nanti berhak bagi dia dapat syafaat aku. Tahu tak syafaat apa dia tuan-tuan? Kabel. Lah ni nak dapat kerja kena ada kabel. Sonoklah kita. Orang lain pakai ada interview, kita pun interview juga, tapi kita ada kelebihan. Orang tu kenal kita, orang tu kenal pak kita. Akhir sekali kita diterima bekerja. Sonok tak? Sonok. Tapi di hari kiamat tak ada dah. Kabel tu semua putus ya. Habis semua. Lah ni kita nak pi menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk syurga. Barangkali ada cacat pada amalan kita, ataupun pahala kita banyak tapi tak mencukupi untuk imbang dosa. Pun masalah juga tu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti semua pakai lari daripada saudara dia. Kita timbang-timbang, kata ulama dalam hadis, kata tak silap saya, timbang-timbang amalan, tengok-tengok sikit lagi, tak banyak lah, sikit lagi pahala akan memberatkan timbangan. Lah ni dosa banyak pun tak banyak, mana sikit lagi. Maka kita pun susah hati. Bagi tahu Allah, ya Allah, macam mana ni? Allah Subhanahu Wa Taala kata hampir cari dah, tengok anak bini hang ke, anak hang ke, kawan hang ke, pergi ambil sikit pahala dia. Boleh main bubuh bagi berat. Carilah kita. Nak cari siapa dulu? Orang pertama yang kita cari, duk cari orang yang tidur sekati hari-hari lah, bini. Tuan-tuan ingat dia nak bagi ke? Dia tak bagi dah. Kata, sayang main sikit kat abang boleh tak? Sikit gitu, tak banyak dah. Takkan nak biar abang masuk neraka? Bini dia kata, saya pun tak timbang lagi abang. Tak timbang lagi. Kalau saya jadi lagu abang macam mana? Saya nak pergi balas abang pula. Pergi cari anak dia pun kata serupa lah. Pak minta mudah lah, orang minta roti canai. Ni, sekali kalau saya jadi macam ni juga, macam mana? Dia bawa muka dia yang sedih di depan Allah Subhanahu Wa Taala, gagal mendapatkan pahala tambahan. Akhirnya Tuhan kata apa kat dia?
Tuhan kata Nabi masuklah syurga dengan rahmat aku. Yang tu bukan poin kita. Saya nak habaq kita di hari kiamat nanti perlu kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat besar ni. Nabi-nabi lain semua tolak, tak mau. Nak pelepah diri aku ya. Nabi-nabi lain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kabel besar. Lagu mana nak syafaat ni? Kena ingat kat dia lah. Kita nanti kalau kita nak tolong, contoh orang nak minta kerja, kita bos besar. Kita nak pilih selepas mana semua syarat cukup, kita akan pilih siapa? Pilihlah hak duk baik dengan dia ke, hak ingat dia ke. Betul tak? Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak supaya Rasulullah kenal kita, ingat kita, kita kena ingat kat dia. Antaranya yang kita ingat ialah mendoakan wasilah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dalam azan dan selepas azan. Maka nanti Nabi nak panggil kita bagi syafaat daripada kita kerana apa? Kerana kita rajin doa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa fadilah, doa bagi kelebihan dekat Nabi. Doa wasilah, dua ni kita doa ada dalam doa selepas azan. Baik, saya nak tanya, kalau kita tak doa kelebihan dekat Nabi, Nabi tak dapat kelebihan ke? Ataupun kurang kelebihan ke? Ya. Umat Nabi semua tak berdoa selepas azan, menyebabkan fadilah kedudukan Nabi kurang ke? Tak. Stay, maintain, duduk lebih macam tu ya. Habis tu kita doa sebab apa? Ni pasal kita. Sebab kita nak supaya Nabi kenal kita dan kita boleh hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi boleh bagi syafaat dekat kita. Itulah yang kita duk berdoa, yang kita duk selawat tu. Salawat ini kata ulama, ingat pada Rasulullah melalui salawat ini. Dan dia, dalam doa ni pun ada salawat. Ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bersalawat, maka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa salawat kepada Nabi ni tuan-tuan ialah amalan yang paling mudah. Ashalul qurabat. Nak semayang, Tuhan nak terima, kena ikhlas. Ibadat lain Tuhan nak terima, tidak boleh menjadi seorang yang fasik. Tapi salawat fasik pun, buat jahat pun Tuhan terima. Buat jahat pun Tuhan terima. Ada dalam mana? Dalam Al-Imam Al-Qalyubi sebut ashalul qurabat, maknanya apa? Yang paling mudah, ibadat yang paling mudah nak dekat dengan Tuhan. Maka banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membudayakan selawat, banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bila maksiat kita. Sebanyak mana pun Tuhan kata apa, ulama kata kalaulah dia banyak pun buat maksiat, tapi dia selalu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha bi yadihi. Tuhan akan tarik juga tangan dia keluar satu masa nanti. Boleh no? Jadi doa selepas azan. Buat dah lagi, buat dah. Cuma kali ini dapat satu benda baru. Apa dia? Tuhan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia berhak dapat syafaat aku. Tak padan, doa ringkas ya, mudah ya, sat ya. Dalam 15 saat hingga 20 saat settle doa. Tapi yang kita nak dapat besar, Tuhan Nabi kata apa? Wajiblah baginya. Halat lahu syafaati, maka berhaklah baginya syafaat aku di hari kiamat nanti. Syafaat kira paling besar lah tuan-tuan di hari kiamat nanti. Hak lain banyak benda lagi kita nak. Lah ni memang kita tak nampak ganjaran pahala tu yang mana kecil, yang mana besar, kita nampak serupa ya. Di hari kiamat nanti tuan-tuan, pahala cabut bulu ketiak pun kita nak. Lah tak nampak. Cabut bulu ketiak ada apa sangat? Dia tak? Tapi di hari kiamat pahala tu pun kita perlu tuan-tuan. Kita pun tak tahu Tuhan nak cabut amalan kita hak mana nak buat masuk syurga ni. Sebab kita masuk syurga pun bukan dengan amalan. Betul tak? Masuk dengan amalan ke tuan-tuan? Tidak, masuk dengan rahmat dia. Tuhan boleh saja buat masuk ahli maksiat ke dalam syurga dan memasukkan ahli ibadah dalam neraka. Ada seorang imam, selepas mana dia wafat, anak murid dia mimpi. Mimpi apa tuan-tuan? Mimpi Tok Guru dia main dalam mimpi, kata Tuhan memberikan aku keampunan yang sangat besar atas satu perbuatan yang aku buat dulu.
Perbuatan apa tuan-tuan? Bukan baca Quran, bukan sembahyang tahajud, bukan. Dia satu masa dia sedang menulis, nak menulis. Dulu orang menulis bukan pakai pen macam kita. Dia ada brus, dia celupkan dalam dakwat. Masa dia angkat tu ada seekor lalat mai hinggap minum dakwat yang lekat di brus tersebut kerana dahaga. Maka akhirnya dia biar dulu lalat tu minum. Biar dulu. Sampai lalat tu puas, baru dia sambung tulis. Pahala tu yang Tuhan bagi. Sebab itu bila orang buat kebaikan, walaupun kebaikan tu kecil saja, jangan perkecil. Mai duk tengok ada orang mai duk sapu cicak di masjid, mai susun kasut, mai duk basuh kok masjid. Dia mentang-mentang boleh duk bagi 1,000 sebulan kat masjid, dia rasa apa? Lepas tu mai masjid, kerja sapu cicak lah. Jangan. Nabi SAW kata, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan perkecilkan amalan orang. Dan antara alamat, tanda seseorang itu bersandar dengan amalannya. Ini benda yang kita nak kena jauh. Jangan duk bersandar dengan amalan. Ulama tasawuf kata di antara tanda seseorang itu mula bersandar kepada amalan dia apabila dia melihat. Mula melihat seseorang itu tak boleh buat macam dia. Mula tu syaitan mula masuk jarum lah. Dia boleh buat yang ni, bagi sedekah banyak. Dia boleh main mengaji banyak. Tiba-tiba dia tengok orang tak mengaji, dia kata kawal. Syaitan sudah mula menjalankan tugas dia. Dia dah mula bersandar dengan amalan dia. Jangan bersandar dengan amalan tuan-tuan. Kalau rebah amalan tu, rebah lah tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan kedua yang pahalanya banyak, ialah doa selepas azan. Kemudian seterusnya, kawan boleh lagi kan? Lepas nasi dah. Bagilah can kat saya, jajak tanah mai kan. Sikit lagi. Yang seterusnya ialah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai kata amin serentak dengan imam. Mudah tak tuan-tuan? Mudah tak? Mudah lah dia buat dah. Cuma kadang-kadang ralik sikit. Baik, saya nak baca hadis ni, apa ganjaran dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, apabila seseorang imam telah berkehendak untuk mengaminkan bacaan imam Fatihahnya, maka kamu semua aminkanlah, kerana sesungguhnya barang siapa yang telah bertepatan syak. Sebab tu imam bila kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ni ready lah nak amin. Ni waktu tu lah nak menguat. Orang memang tak jadi tuan-tuan. Waktu tu lah nak betulkan, waktu tu lah nak garuk belakang. Sedangkan selepas mana imam mula kata amin, dan selalunya waktu itu jugalah malaikat juga akan kata amin, maka kita pun kata amin. Wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, sama dengan aminnya para malaikat. Apa yang Tuhan nak bagi? Duk kerja buang dosa ya. Tadi main masjid buang dosa kot jalan, kemudian berdoa selepas azan buang lagi dosa. Kemudian dengan berkata amin, mudah ya, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah lalu-lalu, yang lama-lama dia buat. Ada dosa dah sebelum ni? Banyaklah. Mudah-mudahan belum tentu Tuhan ampun lagi. Mudah-mudahan Tuhan ampun kita. Sejak daripada aqil balik kita buat dosa mana kita tahu. Umur 20 dah pakai selop pendek lagi. Duk sabung ayam ke apa lagi, ada dosa lama-lama. Pelan-pelan duk pangkah buang ni, pelan-pelan sikit-sikit. Jadi 3 amalan ini berkait rapat dengan masjid. Ambil wuduk di rumah.
Mai di masjid jangan lupa doa kepada doa selepas azan yang merupakan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagi perhatian waktu imam berkata amin, supaya amin kita itu serentak dengan aminnya para malaikat. Banyak dosa tak buang setiap hari kalau main masjid imam waktu macam tu? Banyak. Semua mudah-mudah lah. Payah tak? Tak payah. Belanja makan besar tak? Tak. Jadi ini amalan, bolehlah 3 hadis no? 3 hadis. Semua ada 40, tak nak penerah malam ni. Penerah malam ni pakai tak makan nasi lagi dah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah aku takat tu no. 8.50. Janji memang ustaz 8.50 nak berhenti. Saya pun letih hari ni. Sungai Petani 2 jam. Tak kira pergi dengan balik lagi, ceramah saja 2 jam. Kemudian saya mai terus sini. Kemudian waktu saya minta Tuan Haji dah jadi imam. Saya duduk belakang tak apa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tuan-tuan doa kat saya juga, mudah-mudahan saya juga dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang habaq saja, tak beramai juga. Itu pun masalah juga. Tapi kurang-kuranglah, sekurang-kurangnya bila saya habaq tuan-tuan beramai, ada juga saham untuk saya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Seseorang yang menyebabkan seseorang itu berubah jadi baik ataupun beramal dengan sesuatu kebaikan, maka Tuhan akan bagi kepada dia ganjaran, dan yang mana ganjaran itu lebih besar daripada seseorang itu mendapat dunia dengan segala isinya. Dalam riwayat lain min khumurin ni'am. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Tuhan berikan ganjaran, keberkatan, futuhat kepada kita semua insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.